Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan sambung siri para Nabi dan para Rasul. Pada episod kita pada kali ini kita nak membincangkan kisah Nabi Musa alaihi salam. Yang mana sebelum ni kita dah bincang kisah Nabi Shu'aib alaihi salam, kisah Nabi Yusuf alaihi salam, kisah Nabi Yaqub sampailah kisah Nabi Adam alaihi salam. Jadi pada episod kita pada kali ini kita nak meneruskan siri para Nabi dan para Rasul, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Okey, di zaman Nabi Yusuf lagi sudah pun ada satu kerajaan yang digelarkan sebagai kerajaan Mesir kuno ketika itu. Jadi bila mana raja ketika itu memberi gelaran untuk diri dia sebagai seorang Firaun. Kalau kita raja di zaman itu, mereka menggelarkan raja ketika itu dengan gelaran Firaun. Sebab itulah ada Firaun pertama, Firaun kedua, Ramsi dan sebagainya. Banyaklah nama-nama Firaun. Pada peringkat awal kita tengok macam mana di zaman Nabi Musa alaihi salam, sebelum kelahiran Nabi Musa telah pun adanya Bani Israel di kota Mesir. Macam mana Bani Israel boleh berada dekat kota Mesir? Sedangkan sepatutnya Bani Israel ni selalunya memang akan ada dekat kota Palestin. Jadi kita flashback sekejap macam mana kisah Nabi Yusuf, macam mana kisah Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub, kita tengok bila mana Nabi Yusuf ni menjadi pembesar dekat kota Mesir ketika itu, hanya Nabi Yusuf seorang diri sahaja. Raja ketika itu, Firaun ketika itu sangat suka dengan Nabi Yusuf alaihi salam disebabkan yang pertama, dia adalah anak angkat kepada raja. Nombor dua adalah disebabkan Nabi Yusuf berjaya keluarkan Mesir ketika itu daripada krisis ekonomi yang mana menjadi kemarau yang sangat panjang, tapi tidak berlaku kepada Mesir. Mesir tidak ada masalah bekalan makanan, minuman dan sebagainya. Disebabkan itulah raja suka kepada Nabi Yusuf alaihi salam menjadi pembesar. Maka ketika itulah Nabi Yusuf mengajak anak beranak dia yang berada dekat kota Palestin untuk datang ke bumi Mesir. Hiduplah di bumi Mesir. Jadi pada peringkat awal, raja ketika itu sangat suka dengan Bani Israel, menjadi kawan. Puak-puak Arab ketika itu dekat kota Mesir pun memandang tinggi Bani Israel. Jadi bila mana masa berlalunya zaman, berlalunya tahun, Bani Israel ini kedudukan dia makin turun, dan bila mana sampai di zaman Firaun, di zaman Nabi Musa, Firaun ketika itu meletakkan darjat kedudukan Bani Israel sangatlah rendah. Sehingga kan Firaun ketika itu menjadikan Bani Israel ini sebagai kuli mereka untuk pembangunan, pembersihan, bantu itu, bantu ini, banyaklah. Tapi status mereka adalah kuli, hamba ketika itu. Sebab itulah Firaun mengerahkan tenaga Bani Israel untuk membina kerajaan itu, bina bangunan itu dan sebagainya. Maka satu hari ketika mana Firaun tengah tidur, dia dapati satu mimpi, yang mana dalam mimpi dia didapati ada satu api yang datang daripada arah perkampungan Bani Israel. Terjaga Firaun ketika itu juga. Maka esokkan hari dia kumpulkan para pendeta, kumpulkan para pentafsir mimpi dan mengarahkan ke semua mereka untuk berfikir apakah tafsiran mimpinya itu. Maka ramai-ramai di antara mereka sepakat tafsiran mimpi Firaun ketika itu adalah nanti satu masa nanti akan datang satu anak lelaki, yang mana anak lelaki ini datang daripada arah Bani Israel, dalam keluarga Bani Israel, yang mana anak lelaki itulah akan menghancurkan kerajaan kamu wahai Firaun. Kan ketika itu jugalah bila mana Firaun dapat tahu yang akan datang seorang anak lelaki untuk menghancurkan kerajaan dia. Lagilah dia marah, anak lelaki itu datang daripada Bani Israel. Maka hari itu jugalah dia mengerahkan satu bala tentera yang sangat ramai untuk pergi ke perkampungan Bani Israel, cari mana-mana bayi lelaki untuk dibunuh serta-merta. Seandainya kalau rumah itu dalam proses untuk melahirkan, tentera-tentera Firaun akan tunggu di luar rumah. Bila mana telah pun melahirkan, tentera itu akan tanya anak lelaki ataupun perempuan. Seandainya itu anak lelaki, maka bayi itu akan dibunuh pada hari itu juga. Maka bertahun-tahun benda ini berlaku, bertahun-tahun Bani Israel dalam kegelapan, dalam ketakutan. Mereka takut seandainya bayi yang mereka lahir dalam kandungan mereka adalah lelaki, nescaya budak ini akan dibunuh oleh tentera Firaun. Maka bertahun-tahun benda itu berlaku, sampailah satu tahun Firaun ni berfikir. Dia tengok sangat ramai bayi lelaki telah pun dibunuh. Tiba-tiba dia terfikir seandainya perkara itu berterusan berlaku, maka bumi Mesir akan ketandusan tenaga lelaki. Kerana kebanyakan pembangunan dekat negara Mesir daripada kalangan lelaki.
tambahan dalam kalangan Bani Israel. Hatta piramid pun menggunakan tenaga Bani Israel. Yang menyebabkan itulah Firaun takut kekurangan tenaga, ada peperangan ke, tidak ada tenaga, tak cukup tenaga. Maka disebabkan itulah Firaun tukar arahan untuk selang-seli bunuh bayi lelaki. Kalau tahun ini bunuh, tahun hadapan tidak bunuh. Tahun depan satu lagi bunuh, dan seterusnya berlaku begitulah, selang-seli. Dan Allah takdirkan Nabi Musa alaihi salam dilahirkan pada tahun yang mana tahun yang sepatutnya anak lelaki itu dibunuh. Maka bila mana kita tengok ibu Nabi Musa alaihi salam, adakah ketika mana ibu Nabi Musa tengah mengandungkan Nabi Musa, adakah ibu Nabi Musa tahu yang itu adalah anak lelaki? Belum tahu lagi dan tidak tahu lagi. Bukan macam sekarang boleh scan dan sebagainya, tidak. Mereka tak tahu sehinggalah mereka mengeluarkan bayi itu, barulah mereka tahu yang itu lelaki ataupun perempuan. Samalah yang berlaku kepada ibu Nabi Musa alaihi salam. Bila mana dia mengandung, datang kerisauan dalam diri dia, bayi ini lelaki ke perempuan, tertanya-tanya. Lalu bila mana hari yang dilahirkan Nabi Musa, ketika itulah ibunya melihat, sesungguhnya anak aku ini adalah lelaki dan anak aku ini tidak akan selamat bila mana berada di bumi Mesir. Ketika itulah bila mana telah pun melahirkan Nabi Musa, dia melihat Nabi Musa itu lelaki, confirm lelaki, maka ketika itu jugalah datang satu rombongan bala tentera Bani Israel. Macam biasa, spot check ke rumah, dia tanya kepada ibu Nabi Musa, anak kamu itu lelaki ke perempuan? Dia cakap tak ada. Di manakah dia letakkan Nabi Musa yang masih lagi bayi? Dalam riwayat mengatakan ibu Nabi Musa terpaksa meletakkan Nabi Musa di belakang rumah, berdekatan dengan unggun api yang sangatlah panas. Letak kawasan itu. Dia ditakuti Nabi Musa menangis ke macam mana, tapi tidak. Nabi Musa malah tidak mengeluarkan satu patah perkataan, tidak pun menangis bila masih bayi lagi. Ketika itulah menyebabkan tentera masuk dalam rumah ibu Nabi Musa, dia tengok satu persatu rumah Nabi Musa, dia cek satu persatu ada tak bayi yang disembunyikan. Dan Allah takdirkan tentera pada ketika itu tidak ada satu perasaan nak pergi tengok dekat unggun api itu, kerana mereka berfikir bagaimana mungkin untuk meletakkan satu orang manusia tambah bayi diletakkan berdekatan dengan unggun api. Semestinya bayi itu akan menangis, akan terbakar dan sebagainya. Lalu dalam berdebar-debar, ibu Nabi Musa menunggu bilalah nak keluar daripada rumah aku. Maka bila mana tentera itu telah pun keluar daripada rumah ibu Nabi Musa, berlari ibu Nabi Musa ke arah Nabi Musa alaihi salam, ambil dan gendong. Dan ketika itulah hairannya ibu Nabi Musa bila mana dia tengok Nabi Musa dalam keadaan tersenyum, tidak ketakutan, tidak menangis, tidak terbakar dan sebagainya. Itu di antara kelebihan Nabi Musa alaihi salam. Maka ibu Nabi Musa ni melihat keadaan begini, kalaulah berterusan, nyawa Nabi Musa tidak akan selamat. Nyawa Nabi Musa tidak akan selamat. Ketika itu dia tak tahu lagi yang anak itu adalah seorang Nabi dan seorang Rasul yang mesti Allah akan selamatkannya, yang mesti dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak tahu lagi, yang menyebabkan dia terpaksa untuk lepaskan anak dia dengan dia menghanyutkan Nabi Musa di sungai Nil, dengan diletakkan Nabi Musa di satu bakul, satu bekas bakul, diletakkan Nabi Musa dalam tu, maka dihanyutkan. Dia terpaksa melakukan demikian. Adakah dia tak sayang Nabi Musa? Tidak, dia sayang. Tapi dia takut lagi Nabi Musa dibunuh oleh puak-puak Firaun. Maka bila mana dia nak hanyutkan Nabi Musa dalam bakul, hairannya ibu Nabi Musa bila mana dia dapati bakul yang dihanyutkan bukan mengikut arus tapi melawan arus. Malah naik ke atas, sampailah ke atas itu adalah hujungnya adalah istana Firaun. Dia ketakutan. Lalu dia mengarahkan adiknya, ibu Nabi Musa mengarahkan adiknya untuk pergi mengejar dan mengambil balik Nabi Musa. Tapi Allah takdirkan tak sempat untuk ambil, dan Allah takdirkan tak sempat untuk mengambil. Dia ikut je saja bakul yang membawa Nabi Musa yang berada dalam sungai Nil, sampailah ke kawasan istana. Maka dia memahati, dia tengok siapakah yang mengambil Nabi Musa. Dan Allah takdirkan ketika itu juga adanya dayang-dayang isteri kepada Firaun tengah bermain di kawasan sungai Nil. Dia mengambil Nabi Musa lalu ditunjukkan kepada isteri kepada Firaun. Padahal rancangan pertama, rancangan awal ibu Nabi Musa untuk menjauhkan Nabi Musa daripada Firaun. Tapi Allah rancang, ingat, sebaik-baik perancangan adalah perancangan daripada Allah. Allah merancang sebaliknya.
yang mana Allah dekatkan Nabi Musa dengan Fir'aun. Tak pernah terfikir lagi ibu Nabi Musa akan jadi macam tu. Sebab apa? Dia menggambarkan bila mana dia menghanyutkan Nabi Musa akan pergi jauh nun di sana. Kemungkinan luar pada negeri Mesir dan sebagainya. Tetapi dia tak pernah bayangkan yang mana Nabi Musa akan makin rapat dengan Fir'aun. Maka bila mana sampai ke istana Fir'aun, diberikan kepada Asiyah, isteri kepada Fir'aun ketika itu, kata para ulama, ketika mana Asiyah melihat bayi itu Nabi Musa, Allah datangkan satu perasaan kasih dan sayang kepada Nabi Musa alaihi salam ketika itu. Tambahan pula mereka, Asiyah dengan Fir'aun, Allah tak kurniakan mereka zuriat ketika itu. Jadi mereka inginkan zuriat, lalu Allah datangkan Nabi Musa. Ketika itulah Allah datangkan perasaan kasih dan sayang kepada Asiyah. Maka bila mana Asiyah dah sayang kepada Nabi Musa, dia inginkan budak ini, anak ini untuk jadi anak angkat dia. Dia nak jaga anak ini. Maka ketika itulah Allah takdirkan juga Fir'aun datang. Fir'aun datang dan ditunjukkan kepada Fir'aun. Fir'aun pun buat pertama kali bila mana melihat seorang bayi, seorang budak. Ingat seorang Nabi ni, wajah mereka sangatlah cantik, wajah mereka sangatlah tampan. Bila mana Fir'aun tengok Nabi Musa, Fir'aun pun Allah datangkan perasaan kasih dan sayang kepada Nabi Musa alaihi salam. Dia pun suka, dia pun sayang. Pertama kali tengok dah pun sayang, pertama kali tengok dah pun kasih. Tapi Fir'aun dia teringat yang arahan dia keluar untuk tahun ini ke semua bayi lelaki harus dibunuh. Ketika itulah Asiyah merayu dan memujuk Fir'aun, kamu bunuhlah bayi yang lain, janganlah bunuh bayi ini. Sesungguhnya bayi ini aku nak jadikan dia sebagai anak angkat kita, wahai Fir'aun. Dan ketika itulah Fir'aun, sedegil-degil Fir'aun, sekeras mana hati Fir'aun, sezalim mana pun Fir'aun, bila mana dirayu oleh wanita, maka diikut sahaja cadangan daripada isteri dia. Dan bermula daripada detik itulah bermula kehidupan Nabi Musa dalam istana. Apa Fir'aun makan, itulah Nabi Musa makan. Apa Fir'aun pakai, itulah Nabi Musa pakai. Macam mana Fir'aun dilayan, begitulah Nabi Musa alaihi salam dilayan. Sebab bermula daripada situlah bila mana Asiyah kan tak mengandung. Lalu siapakah nak menyusukan Nabi Musa? Maka dia mengarahkan para dayang dan mengarahkan para tentera untuk mencari ibu susuan kepada Nabi Musa. Pergi mencari sekitar bumi Mesir dan Allah takdirkan mereka bertemu dengan ibu sebenar Nabi Musa alaihi salam, dan Asiyah suka kepada ibu Nabi Musa. Maka bermula detik itulah ibu Nabi Musa berulang alik, hari demi hari berulang alik daripada rumah ke istana untuk menyusukan anaknya sendiri, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Tapi dalam keadaan dia tak pernah bagi tahu itulah anak aku. Tak pernah. Tengok macam mana perancangan Allah Subhanahu wa taala. Pada peringkat awal, ibu Nabi Musa nak jauhkan Nabi Musa dengan Fir'aun dan nak jauhkan dia, ibunya dengan anaknya. Pada peringkat awal, dia nak jauhkan diri dia dengan Nabi Musa kerana takut bahaya kepada Nabi Musa. Tapi tengok perancangan Allah sebaik-baik perancang. Allah dekatkan Nabi Musa dengan Fir'aun. Allah takdirkan Nabi Musa, Fir'aun suka kepada Nabi Musa, dan Allah takdirkan ibu Nabi Musa boleh bertemu dengan Nabi Musa setiap hari, bahkan boleh menyusukan anaknya sendiri. Maka bermula daripada situlah ibu Nabi Musa dapat upah. Gembiranya ibu Nabi Musa berulang alik daripada rumah ke istana. Jadi itu di antara peringkat awal kisah bagaimana Nabi Musa alaihi salam daripada dilahirkan, diancam untuk bunuh dan diselamatkan oleh Fir'aun sendiri, padahal itu arahan Fir'aun dan dia yang menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan anak itulah yang akan menghancurkan kerajaan dia. InsyaAllah kita sambung lagi kisah Nabi Musa alaihi salam di siri yang kedua, macam mana Nabi Musa membesar kat istana. Nabi Musa tampar tentera Fir'aun, sekali tampar telah pun mati. Tampar saja dah pun mati. Nanti kita akan kisahkan dalam siri yang kedua, kisah Nabi Musa alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa menampar Malaikul Maut ataupun malaikat maut sehingga buta sebelah mata malaikat maut. Seandainya Nabi Musa mengambil buah tamar, ketika itulah Nabi Musa akan dibunuh oleh Fir'aun. Nabi Musa tertampar tentera Fir'aun itu, mati ketika itu jugalah tentera Fir'aun. Maka bermulalah perjalanan Nabi Musa. Berjalan berbulan-bulan, bertahun-tahun berjalan. Maka bermulalah detik pengenalan antara Nabi Syuaib alaihi salam dengan Nabi Musa alaihi salam.